Assalamualaikum. Selamat pagi. Sihat ke? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Okey. Saya sihat, saya terlebih sihat duduk rumah. Okey. Apa? Okey, sebelum tu saya macam biasalah saya nak tayang satu video. Awak tengok. Yang ni saya punya video. Jangan ketawa Awak kena teka lah macam biasa kita nak belajar apa minggu ni. Nampak tak ada nampak tak sharing? Ada. Ada. Sekejap, Okey, saya besarkan lah. Yang betul-betul Hai semua. Cikgu tengah pening ni nak pilih baju yang mana untuk majlis hari jadi kawan cikgu. Macam mana ni Aduh, macam manalah cikgu nak cari baju yang sesuai. Tudung tak kena, baju tak kena warna dia. Ada siapa-siapa boleh tolong cikgu tak nak pilih baju ataupun outfit cikgu pergi majlis hari jadi kawan cikgu tu? Semua macam tak sesuai sampai cikgu pening nak fikirkan. Ada yang nak tolong cikgu tak? Saya pun rasa macam pelik je tengok baju yang saya pakai sekarang ni dengan idea-idea yang saya dapat daripada Google ni. Boleh? Okey, itu saja. Kejap, boleh nampak tak? Nampak. Okey. So, dekat situ saya nak tanya. Okey, apa yang awak boleh lihat dengan jelas video yang saya lakonkan tadi tu? Okey. Kenapa reaksi saya macam tu dengan apa yang saya tengah scroll dekat handphone tu? Okey. So minggu ni berkenaan dengan topik pelajaran kita. Dia berkenaan dengan apa? Kenapa saya rasa macam tak puas hati tengok pemakaian yang saya tengok kat Google tu? Ada sesiapa boleh terangkan? Sebab nampak macam Color dia tak matching. Color tak menarik. Kalau dia Tak matching. kalau tak menarik. Lagi? Outfit dia macam betul. Betul lah tu. Dia rasa macam outfit dia tak kena kan. Lagi ada sesiapa yang boleh terangkan? Apa yang tak kena dengan tu? So, minggu ni kita akan belajar mengenai apa? Tentang apa? Kontra. Kontra. Betul tu. Jadi, macam saya dekat belakang ni. Apa yang awak nampak dulu? Daun. Daun, betul kan? Benda tu. Daun lah awak nampak dulu sebab dia kontra warna orange dia tu terlalu lagi nampak jelas berbanding saya dengan background yang warna biru gelap tu. So awak akan nampak daun dulu. Sebab itulah saya tunjukkan video tu dekat awal sebab baju-baju yang saya tunjuk tu semuanya colour blocking. Dia macam tak sesuai lah nak apa kita nak pakai. So benda tu adalah penggunaan apa? Kontra. Okey. Kat situ saya akan tayangkan slide lah. Sekejap Ada nampak? Cikgu nampak. Okey. Jadinya pada minggu ni kita kamu semua akan masuk tajuk barulah, tajuk 9. Okey, sebelum ni kamu belajar mengenai harmoni. Okey, harmoni tu kita nampak satu benda yang tenang.
benda yang warna dia sewarna dan sekata. Okey, kali ni kita akan masuk tajuk kontra yang mana bila awak tengok satu benda tu macam saya tadi kan, awak rasa macam daun ni kenapa terang sangat, kenapa dia warna orange, macam tu. So awak akan nampak benda tu sebagai subjek yang utama. Okey, contohnya kontra dari segi warna, awak boleh tengok macam contoh saya tunjuk kat belakang background saya ni kan. Okey, jadinya pada bahagian ni apa yang awak akan dapat? Macam biasalah, awak kena tahu definisi kontra, awak kena tahu ciri kontra. Ciri kontra tu awak akan belajar padanan menjadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, nampak tak? Slide dia keluar tak? Nampak. Dekat persepsi seni ni. Nampak. Okey. Selain itu juga kamu semua akan mengetahui apa tu fungsi kontra pada sekeliling kita. Okey, saya nak seorang tolong bacakan definisi kontra ni. Tengok kat sini saya jelaskan. Okey, definisi kontra tu dengan image yang warna merah. So awak boleh nampak. Okey, awak tengok tenang je, tiba-tiba ada warna merah kat situ. Benda tu lah berlakunya kontra. Okey, ada sesiapa yang volunteer nak baca? Ada tak? Dalam ni ada 14 orang. Okey, siapa? Saya tak nak panggil dah. Siapa nak volunteer baca? Okey, baca. Ya? Yang definisi kontra tu kan? Ya, definisi kontra yang saya tayang ni. Kontra wujud apabila unsur seni digunakan secara bertentangan antara satu sama lain untuk memberi impak dalam karya seni. Kontra membawa maksud sesuatu unsur seni yang berbeza atau bercanggah dari segi ciri-cirinya dalam sesuatu perubahan. Kontra turut dikaitkan dengan penegasan. Kadar kontra yang lebih tinggi mewujudkan penegasan yang lebih jelas. Okey, terima kasih. Siapa tu? Siapa yang baca tu? Okey. Akil selalu. Okey. So dekat sini saya terangkanlah yang mana saya nak sebut kataan penegasan tu. Penegasan juga. Kontra ni boleh dikaitkan dengan penegasan. Penegasan tu benda yang kita nampak dululah. Macam dekat kotak yang definisi kontra belah kiri tu kan. Awak nampak yang merah tu dulu. Betul tak? Mata awak nampak yang merah tu dulu. Percaya tak cakap saya? Betul. Betul tak? Betul. Awak nampak dekat definisi kontra tu dulu. Benda tu lah saya nak sampaikan. So dekat sini saya nak jelaskan apa itu maksud definisi kontra. So saya tegaskan dekat situ, awak kena tahu bahawa kontra ni adalah unsur seni. Dia menggunakan secara unsur seni yang bertentangan. Yang mana dia akan bagi kesan lah dalam karya seni. So kesan tu apa? Awak saya nampak ni dululah. Benda tu, saya nampak benda tu dulu, macam tu. So daripada situ juga kontra ni ada bagi maksud sesuatu yang mana unsur seni ni berbeza ataupun bercanggah. Bercanggah. Macam harmoni sebelum ni, dia kita tengok benda tu sekata dan serata je kan, sewarna je kan. Tapi kali ni untuk kontra dia adalah unsur yang bercanggah dari segi cirinya dalam sesuatu perubahan. So dekat sini kamu semua boleh tahulah yang mana keadaan kontra ni juga lebih tinggi mewujudkan penegasan yang lebih jelas. Boleh faham tak kontra ni maksud dia macam mana? Boleh? Boleh. Good. Seterusnya ciri kontra. Saya terangkan. Ciri kontra ni digunakan untuk mewujudkan kelainan dalam sesuatu perubahan dari segi saiz, rupa, bentuk, warna, garisan, arah, jalinan dan sebagainya. Kita juga dapat lihat ciri-ciri kontra ni pada 3 benda tu lah. Langsung menjadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. So dekat sini kontra ni awak boleh lihat lah pada 3 benda tu. Awak nak tengok macam mana kontra ni, awak boleh tengok daripada warna. Macam saya tadi, warna. Saya jelaskan warna. Warna yang ada pada bulatan definisi kontra tu. Kalau macam belakang wallpaper saya, background ni, rupa daun. Ataupun rupa lah, kita panggil dia rupa. So ataupun kita boleh katakan dia juga saiz. Awak boleh tengok dekat situ kontra dari segi apa, saiz daun dia, rupa daun dia, bentuk daun dia, macam tu. So awak semua dah belajar kan garisan, bentuk, warna semua sebelum ni kan, jalinan saya dah jelaskan sebelum kelas sebelum ni. Awak kena tahu unsur dan juga prinsip dalam seni visual.
Okey, seterusnya ciri-ciri kontra. Okey, awak boleh lihat buku teks buku surat 98. Okey, untuk lebih jelas kita tengok pada 3 benda ni, iaitu alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Macam biasalah, daripada kita awal lagi kita akan tekankan 3 benda ni. 3 benda ni paling penting untuk kita lihat ciri-ciri yang ada pada prinsip kontra kita dalam seni ni. Okey, kita tengok pula dekat alam semula jadi ni, macam mana dia boleh jadinya kontra. Okey, contoh kontra pada garisan. Okey, awak tengok badan apa tu? Haiwan apa tu? Kuda belang. Kuda belang. Okey, kuda belang ataupun zebra. Okey, kuda belang ni kita boleh lihat pada kontra garisan ataupun pernah tengok tak doodle tu macam mana? Doodle art, seni doodle. Pernah nampak tak? Pernah. Doodle kan. Okey, pada doodle tu pun awak boleh tengoklah. Okay. Awak boleh tengok dia menggunakan beberapa teknik garisan. Okay, kat situ adalah kontra garisannya. Okey, seterusnya macam saya jelaskan, okey, kontra warna. Okey, kat belakang tadi tu kan, kat belakang saya ni kontra warna. Awak boleh lihat. Saya sayup je pakai tudung hitam, background belakang pun warna biru gelap. Lepas tu tiba-tiba ada daun maple belakang ni warna orange. So dekat situ kontranya daun tu. Okey, seterusnya untuk objek buatan manusia. Kalau objek buatan manusia ni kita lihat pada kontra bentuk dan juga kontra saiz. Okey, awak boleh tengoklah macam mana kontra bentuk dia. Okey, kalau macam kursi tu bentuk kursi lah. Meja tu ada membulat, ada dia punya kaki meja dia, kaki kursi dia macam mana. So dekat situ ada kontra bentuk. Kalau untuk kontra saiz ni macam pinggan mangkuk. Awak susun ada pinggan yang kecil, ada pinggan yang besar. Boleh tengoklah keadaan dia. Okey, ni contoh je jug air, tiput. Okey, untuk karya seni visual pula kontra jalinan dan juga kontra rupa. Dekat sini jalinan, pernah kan kita buat jalinan, itu aktiviti jalinan, kontra jalinan. Dekat situ lah awak boleh tengok garisan-garisan ni jalinan adalah merupakan perulangan suatu benda tu lah. Okey, benda ni berulang-ulang jalinan. Okey, kalau rupa ni pula kita boleh tengok dan rupa menghasilkan bentuk. Okey, rupanya adalah rupa apa ni? Rupa apa? Burung, nak macam burung. Burung lah, burung helang ke burung saya pun tak tahu burung apa, tapi nampaklah rupa burung kan. Okey, seterusnya kita masuk kepada fungsi kontra. Okey, saya nak seorang baca. Alia ada tak? Alia 1B. Ada. Okey, baca Alia. Dia mana segan ni? Gabung kelam, baca. Ada. Oh. Senyap seketika. Alia ada. Ada Alia. Tarik nafas tu. Anis lah. Masalah dia orang-orang je 1B. Really shy. Apa saya cikgu? Tak apa, baca. Anis baca Anis. Fungsi kontra. Prinsip kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni visual kerana prinsip ini dapat mewujudkan fokus kepada pemerhati. Rajah berikut menunjukkan fungsi-fungsi kontra. Okey, apa fungsi kontra tu? Baca dalam ni. Dah hilang. Anybody home? Tak siapa ke? Baca yang kontra boleh tu ke cikgu? Ya. Baca yang 3 ni. Kontra boleh menimbulkan kesan menegasan dalam gubahan karya. Kontra pada gubahan ini mewujudkan perbezaan dan menarik perhatian. Kontra digunakan untuk menarik perhatian agar mesej dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Okey, terima kasih Anis. Okey. So kat sini jadinya fungsi kontra ni dia lebih kepada penggunaan
yang banyak diaplikasikan dalam gubahan seni visual kerana dia dapat mewujudkan fokus kepada pemerhati. Macam saya terangkan tadi lah, kita dapat lihat okey benda ni benda yang kita fokuskan. Oh itu rupanya, oh saya nampak tu dulu. Benda kita nampak dululah. Okey, kontra ni boleh menimbulkan kesan penegasan dalam gubahan karya. Okey, boleh tengoklah contoh penegasan pada gubahan karya Syed Ahmad Jamal dengan Abdul Latif Maulan sebelah tu ataupun dalam buku teks awak lah. Okey. Dekat kontra ni juga boleh bagi gubahan yang mana mewujudkan perbezaan dan menarik perhatian audiens ataupun kita yang melihatnya. Selain itu juga kontra dapat menarik perhatian agar mesej dapat disampaikan dengan berkesan. Contohnya ni, logo apa ni? Tepi jalan raya ada. Apa tandanya? Tahu tak tandanya apa? Bulat merah ni. Tak Bulat. tahu. Tak tahu. Tahu. Dia lah. Dia berhenti. Apa? Okey, seterusnya kita masuk kepada teknik penghasilan kontra. Okey, tengok dalam buku untuk nampak lebih jelas lah. Okey, teknik penghasilan kontra ni dapat dibahagikan kepada berapa? Ada berapa prinsip teknik penghasilan kontra ni? 7. Muiz? 7. 7. Okey, nyatakan apa 7 tu? Perbezaan saiz, perbezaan jalinan, perbezaan sifat garisan, perbezaan rupa, perbezaan bentuk, perbezaan arah. Warna dan juga rupa. Okey, so dekat sini kamu semua bolehlah dapat tengok dengan lebih jelas teknik penghasilan kontra ni dari segi perubahan saiz. Perubahan saiz ni contohlah ni bulat besar tiba-tiba bulat kecil. So berlakulah perubahan saiz dekat situ. Okay, kalau perubahan perbezaan bentuk macam saya tunjuk tadi tu lah, yang gambar jak mak tu kan, jak. Lepas tu tiba-tiba kalau contoh dekat sini cawan dengan mak ataupun tiput ni kan, kita boleh tengok ada perbezaan bentuk dia. Okay, kalau perbezaan jalinan ni, sini bulat-bulat, tiba-tiba sini ada garisan, lepas tu hitam putih, sini warna hitam dengan putih yang kiranya putih polka dot macam tu kan, dia letakkan hitam polka dot. Okay, so kita nampaklah jalinan dia kat sini. Jalinan tu kan saya terangkan tadi, benda yang berulang-ulang. Okay, dan selain itu juga perbezaan arah belah sana tiba-tiba yang tengah ni belah sini. Macam tu. Dia kalau lagi banyak benda tu, contoh anak panah ni semua belah sana. Kalau saya buat satu skrin ni semua anak panah belah sana, belah ke kanan. Tiba-tiba ada satu anak panah ni belah ke kiri. Okey, itulah dipanggil perbezaan arah. Okey, macam ni contohnya sifat garisan. Menegak, tiba-tiba ada pula tengah ni. Kontra lah dekat situ. Nampak lain daripada yang lain. Dia nampak pelik. Contohlah saya bagi satu bayangan dekat awak. Ada arah perjalanan kiri dan kanan. Okey, kawan awak yang lain semua nak pergi kanan. Tiba-tiba awak rasa macam nak pergi ke kiri. Awak seorang je. So dekat situ kita boleh tengok lah, kita boleh nampak. Okey, kawan-kawan awak ni seorang je pergi sana. Dia macam berlaku satu ataupun dia seorang je yang pergi ke belah kiri tu. Yang lain semua ke kanan. Dia macam nak cuba satu yang baru, so dia pergi belah kiri. Dekat situ kita boleh nampak lah yang lelaki yang pergi belah kiri tu kontra. Dia seorang je yang pergi belah sana, yang lain semua pergi belah kanan. Awak boleh lihat dengan jelas lah benda tu, boleh bayangkan. Okay, selain tu juga perbezaan warna. Macam yang saya terang lah tadi tu, kita nampak Nemo ni warna orange je. Tiba-tiba mata kita nampak Nemo ni dulu. Okay, kalau untuk rupa, boleh nampak dekat tengah ni. Bulat-bulat tiba-tiba ada hexagon pentagon yang tengah ni. Okay. Boleh nampak tak macam mana teknik penghasilan kontra tu berlaku? Boleh. Okay, jelas Jelas. Habis internet habis. Okay, tak apa. So jadinya dekat sini, okay, awak kena tahu fungsi masuk kontra tu apa. Okay, kontra ni wujud apabila unsur seni digunakan secara bertentangan antara satu sama lain. Okay, awak juga kena tahu ciri-ciri kontra, fungsi kontra dan juga teknik penghasilan kontra. Okay, ciri-ciri kontra tu apa? Ada kontra saiz, kontra rupa, kontra
arah, warna, jalinan, bentuk dan juga garisan. Okay, kalau fungsinya untuk apa? Untuk awak elakkan kebosanan, sebagai penarik perhatian, untuk timbulkan sebuah ataupun sesuatu penegasan dan juga menjadi fokus ataupun tumpuan kepada awak ataupun audien melihat sesuatu hasil karya tu. Okay, seterusnya fungsi dia juga lebih menarik dan juga bermakna. Okay, bagi teknik penghasilan tu macam saya terangkan dah baru-baru ni, okay, perbezaan saiz, arah, rupa, warna, jalinan, bentuk dan juga sifat garisan itu sendiri. Itu adalah teknik penghasilan kontra lah. Jelas? Jelas. Okay. Jelas. Dan ingat tak apa yang saya sampaikan ni, kita akan adakan kuis. Oh, ada quiz. Ya, ada kuis online. Saya sepatutnya buat benda ni dengan awak. Ingat Ingat ada kuis 10 soalan. Benda ni berlaku dalam ni lah, live. Okay, saya akan bagi satu pin ataupun link kepada awak. Sabar ya. Dalam grup. Semua kena join and nanti dia akan awak kena tulis nama lah. Boleh buat sekali. Lepas tu? Buat sekiranya awak semua ni buat serentak kuis tu. Faham tak? Sekejap Saya ada masalah internet. Siapa sini pakai Celcom? Saya cikgu. Penat lah. Telkom. Telkom. Saya rasa nak menang. Celcom awak semua okey ke? Okey Saya je. Okey je. Saya punya tak okey lah. Saya tak tahu lah apa. Dia kejap okey, kejap tak okey. Sabar ya. Okey, saya bagi link ni dalam grup. Awak terus tekan link tu. Sekarang tu. Sekarang. Tak apa, masa kelas ni awak keluar je lah, tapi jangan left dalam kelas ni. Nanti awak faham tak apa saya cakap ni? Kiranya awak bukannya left kelas. Kiranya awak just pergi dekat WhatsApp tu, awak tekan je link tu. Kiranya awak tengah masuk kelas juga tapi awak buat quiz tu. Mengerti? Mengerti atau enggak? Mengerti aja. Ya, bagus. Sekejap. Tak ada cikgu. Sekejap. Saya tengah. Sekejap. Sabar ya. Sabar. Saya tengah duk reload ni grup ni apa? WhatsApp web ni. Okay. Internet dia dah habis. Kejap tau. Kelas kamu semua ni kelas saya ke yang Google Meet je ke ada kelas lain lagi? Tak ada dah kot. Kelas cikgu. Hari ni kelas saya je lah. Ada. Oh ada. Tak tahu. Tadi ada sains. Dia ada. Satu B ada. Tak ada sains. Sains. Satu B ada kot. Sekejap Dapat tak? Yang. Okey, awak tekan link tu saya dah bagi. Sekejap. Tu punya notification. Blockade. Blockade. Bluebird. Nama penuh ke nama singkat? Bagilah nama penuh lah. Tak adalah macam nama tu saya tahulah awak kelas 1 KA yang macam tu. Ini tak nama kelas tu. Baik. Ain, kalau Ain Syafiqah, Aina, Natasha. Ya ke? Saya pening dah nama awak. Dia dekat. Airin Nabila, Haziah Amani, tulis.
Mana yang dah ready bagi tahu saya. Okey, yang dah tulis nama Irene, Anis, Hana, Akil Darwish, Akil Hazid, Irdini, Natrah. Bagi dalam Waiting kelas for kita ada berapa orang? Ada 15 orang. Sepatutnya saya present ni. Sabar ya. waiting for host. Ya, saya lah host tu. Nampak tak saya ada share? Sekejap. Oh, tapi awak tak buka Google Meet. Tak apa. Gambar lembu lah. Gambar lembu. Detik. Okey, sekarang ni ada 2, 4, 6. 2. Siapa Akil Darwish? Kenapalah gambar dia comel penuh dia punya tu pun. Tak gambar. Akil Darwish. Okey. So dekat sini, saya dah tunjuk ke sini. Okey. Dah ready semua? Afifah, Siti Sarihah. 2. Dah. Okey, 11 orang. Ada 11 orang. Dalam kelas ni ada 16 orang. Boleh tak join? Ada masalah bagi tahu. Alamak. Sini. Anda tahu. Tengok sini. Dah. 10. Hilang. Tadi 11. Dah. Saya dah ready, saya nak terus mula je. Okey. Okey, kejap. Okey, saya tunggu. Jangan risau. Ambil masa bertenang. Tunggu jap. Ya, saya tunggu. Takut benar pun. Kira tak masuk. Siapa? Tak itu. Okey, ada 13 orang. Aimi, Anissa, Aina, Irene. Irene ni 2 kali. Irene Nabila, Alia Imelda, Akil Darwish, Akil Hazid, Anis, Hana, Irdini, Nadra, Afifah, Siti Sarihah. Dah saya mula Okey. 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 Jawab elok. Satu. Dua. Siapa paling laju, dia lah dapat tepat sebab game ni saya je boleh nampak siapa yang ke depan. Baru ada seorang. Ain masuk. Okey. Saya mula 1, 2, 3. Okey. Aduh. Bah. Oh, tak apa. Apa dia ni? Boleh. Salah. Okey, si Sarihah dah ke depan. Lia pun dah ke depan. Mana yang lain ni tak ke depan lagi? Apa ni? Ya, Cik Salah je. Ain dah ke depan, Aina pun dah ke depan. Aina. Mana yang belakang lagi dia? Oh, ni tak ya. Apa jawab slow.
Tahniah yang akhir mengkului. Okay, Aimi Anissa dah depan. Tidak habis bagi tahu That's my window. Okay, Aimi Anissa dah ke depan dah. First. Akhir second. Hani Mana? Wirdini. Hana. Anis, Alia dengan Aina. Ketiga. Korang tak bisa jawab lagi Sikit lagi cikgu. Okey, teruskan. Nanti dah habis kawan.
habis dah. Ya, okey. Masuk balik kelas. Okey, masuk balik Google Meet. Tengok saya tengah tayang. Siapa yang dapat 1, 2, 3? Puas hati lah. Nampak Oh. tak? Hebat. Kembang. Maknanya awak faham lah. Okay, mana yang join tu kiranya awak faham lah apa yang saya ajar kan kontra ni. Seronok tak game ni? Bangga. Okay je kan? Benda ni my life sebab saya tak nak lah buat tiap-tiap kali kelas sebab takut makan data banyak kan. So untuklah sekarang ni saya buat lah quiz secara live. Okay, tapi nanti pesan kat kawan mana yang tak boleh nak masuk Google Meet ni suruh dia orang buat soalan yang sama juga tapi dalam Google Form. Okay, faham tak? Jelas tak? Jelas. Okay. So saya dapatlah kefahaman awak dekat situ dalam quiz Looker tu. Okay. Seterusnya kita Yang Ya, Nis. dah masuk Google Meet kena buat dalam Google Form juga ke? tak perlu sebab saya dah catat. Yeah. Mana yang tak boleh masuk Google Meet ni buat dalam Google Form. Nanti pesan kat kawan awak Okay. Seterusnya dah settle quiz, kita masuk. Okay, apa tugasan awak pula? Saya akan tunjuklah video. Untuk bahagian eksplorasi, awak perlu hasilkan saya tak tunggu. Sekejap ya. Nampak ada keluar tak? Ada. Ada. Okey. Video ni 6 minit lama sikit. So mana yang sekat-sekat tu nanti boleh tengok balik sendiri. Okey, saya tayang je dulu kat sini.
Cikgu kena buat video juga ke? Sabar. Okey. Apa? Okey, saya tak menyempat lah ni sini. Okey, saya tunjuk macam biasalah. Memang kena buat lah video tu. Asal saya tunjuk demo, awak kena hasilkan benda tu lah. Awak kena buat karya tu, awak kena buat tugasan tu. Jadinya saya memang minta dalam video. Macam biasalah awak buat video, lepas tu pada akhir video tu awak hasil kalau awak punya pengalaman, apa awak dapat, apa awak pelajari, apa yang awak boleh, okey. So dekat situ awak boleh tengok. Tengok, okey, tak apa saya terangkan dulu. Okey, awak tengok buku teks muka surat 101. Okey, saya tunjuk dengan lebih jelas lagi, okey, yang mana kamu semua perlu buat artist book ni. Okey, artist book ni yang mana awak kena dapatkan lakaran objek kajian. Okey, sebelum tu awak kena hasilkanlah jadual untuk awak daripada hasil dapatan prinsip harmoni, prinsip kontra yang awak kaji dekat kawasan persekitaran sekeliling awak. Okey, contoh saya buat tadi apa? Saya buat daun. Okey, daun tu daripada menggunakan prinsip kontra apa? Garisan. Okey, garisan ke rupa ke bentuk. Awak tengok balik berdasarkan pada alam semua jadi, objek buatan manusia ataupun karya seni visual. Dekat situ saya dah bagi jadual saya siap. Dekat situ awak boleh tengok macam mana nak awak kaji dulu, awak buat dulu dalam jadual. Okey, saya nak ambil contoh dekat situ dia tulis apa? Meja kantin. So lakaran objek awak macam mana? Okey, macam saya tadi saya nak ambil daun. Okey, lakaran objek daun saya macam mana? Saya lukislah daun tu. Okey, ciri-ciri kontra yang ada pada daun tu apa? Kontra garisan. Macam itulah. Boleh faham? Dapat tak? Boleh. Sebelum tu, okey, dah buat jadual tu, awak kena hasilkan lakaran dalam artist book. Artist book tu saya tunjuklah macam mana awak nak kena buat tu. Awak kena cari kertas keras kat depan, lepas tu awak tampal belakang, awak kelipitkan atas bawah, jadikan dia satu buku. So bila buka dia akan jadi macam itulah. Saya tunjuk dua dekat awak sebab awak boleh hasilkan lakaran yang sedikit besar. Macam saya tadi saya buat 3 je, 3 lakaran, lagi satu tu saya buat 6 lakaran. Kalau 6 lakaran tu saya cukup saiz kertas A3 yang kertas lukisan awak tu. Okay, so lagi banyak. Lagi kecil tu, lagi kecil awak punya lakaran, lagi banyak lah dia punya ketebalan saiz artist book tu. Jelas tak? Boleh tak awak nak buat macam mana? Awak boleh tengok balik video saya tunjuk tu. Saya dah bagi demo macam mana awak nak hasilkan. Awak tak faham boleh tanya saya. Okay? Jelas? Jelas. Faham? Okay. So lepas situ awak melukis, buat lakaran objek kajian tu, awak recordlah video sikit dalam 30 saat, 40 saat. Lepas tu awak nantikanlah apa yang awak dapat, apa yang awak peroleh. Okay, pengalaman awak daripada hasil penerokaan dan eksperimentasi alam sekeliling awak lah melalui prinsip kontra ni, apa yang awak dapat, apa yang awak belajar. Okay, boleh kan? Awak semua pandai-pandai, saya tahu. Okay, bagus. Tak faham boleh tanya. So, ini tugasan terakhir saya pada awak semua. Awak kena buatlah. Mana-mana yang tak siap tu silalah hantar dengan segera. Sebab saya nak buat penilaian ke atas awak-awak semua. Okay. Tadi ada 15 orang, 17 orang. Okay, mana yang tak buat video tu sila buat video. Kalau ada masalah terus bagi tahu saya. Saya boleh boleh adjust lah. Saya boleh ni nego-nego. Ada masalah. Okay. Saya pasal video tu dah. Okay. Nanti untuk akhir pembelajaran awak semua ni, awak buat refleksi boleh tak? Refleksi dekat saya. Sekejap saya present. Refleksi ke atas pembelajaran apa yang awak belajar hari ini. Boleh. Sabar, saya share je. Saya share. Kawan-kawanku sekarang yang buka dah. Si Akil tu cakap. Akil merepek. Bebe seorang. Okay. Ada keluar? Ada. Okay, nanti saya bagi link ni dalam grup. Okay, saya bagi link ni dalam grup awak. Lepas
Lepas tu awak tulislah apa-apa awak nak tulis, tapi awak kena tulis berkaitan dengan perkara yang awak dapat pada pembelajaran kita minggu ni. Ataupun awak nak tulis kata-kata semangat ke apa ke, ikut suka awak lah. Janji benda tu berkaitan. Okey. Awak tengok dekat bawah paling bawah belah kiri ni, paling bawah ni nampak tak arrow saya dekat bawah kiri tu? Nampak? Nampak. Okey. Sini awak boleh tekan. Awak tekan. So awak boleh drag sini, tarik. Awak tulislah. Saya belajar mengenai apa? Kontra. Tulislah bla 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 apa. Kalau nak apa nak buat apa pun tak kisahlah, tulis je apa yang awak dapat, okey? Boleh kan untuk sekelas saya dengan awak? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey, so faham kan? Nanti saya bagi link ni. Ya.